Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah beberapa ketika ini, kita dikejutkan dengan sebuah insiden ataupun situasi yang tergempar yang berlaku di KLIA yang melibatkan Menteri Pelancongan, yaitu Tiong King Sing. Saudara-saudara, akhirnya banyak spekulasi yang timbul berkaitan dengan perkara itu. Seperti yang kita tahu, sebelum ini ada laporan berita yang tular di media sosial, di mana salah satu menteri ataupun seorang menteri didakwa menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi membebaskan seorang pelawat Cina yang ditahan jabatan imigresen. King Sing yang mengakui menteri yang dimaksudkan itu adalah dirinya menafikan dakwaan bahawa beliau cuba melepaskan pelawat berkenaan. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita menantikan apa pula keputusan SPRM setelah di dalam situasi ini melibatkan ada isu rasuah. Akhirnya SPRM dalam sebuah kenyataan dari utusan Malaysia, sebuah artikel berita yang bertajuk SPRM temu King Sing, pelancong Cina esok, dan artikel ini pada 2 Julai 2023. Maknanya pada 3 Julai SPRM akan bertemu dengan Menteri Pelancongan King Sing dan juga pelancong Cina yang menjadi bualan ramai sehingga viral di kebanyakan media sosial. Dalam artikel dari utusan Malaysia ataupun utusan.com, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berhubung dakwaan beliau mengenai budaya rasuah yang membabitkan pihak berkuasa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA. Mengesahkan perkara itu kepada Mingguan Malaysia. Tan Sri Azam Baki berkata, turut serta dalam pertemuan itu nanti, yaitu pelancong dari China. Nah, saudara-saudara, sudah pasti keputusan dari SPRM pasti akan menggemparkan rakyat Malaysia, dan rakyat Malaysia menantikan apa sebenarnya yang berlaku semasa di KLIA tersebut, apa yang berlaku situasi sebenarnya, dan ramai yang menantikan apa yang bakal diputuskan oleh SPRM, dan akhirnya SPRM akan bertemu dengan Menteri Pelancongan dan juga pelancong Cina tersebut. Saudara-saudara, dalam artikel yang lain, polis buka KEP, kes kekecohan di KLIA, babitkan Menteri Pelancongan. Dari hmetro.com, polis sedang menjalankan siasatan mengikut kertas inquiry polis ataupun KEP berkaitan kekecohan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang membabitkan Menteri Pelancongan. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berkata, siasatan polis pada masa ini adalah untuk menentu sah wujud sebarang kesalahan oleh mana-mana pihak yang terbabit dalam insiden itu. Buat masa ini, siasatan polis dijalankan mengikut KEP, dan mengikut KEP, polis mempunyai kuasa untuk memanggil mana-mana pihak untuk diambil keterangan. Jadi umum juga mengetahui, Ketua Pemuda UMNO juga telah mengambil kesimpulan meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat menteri tersebut. Nah, jadi ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan setelah kekecohan ini berlaku di KLIA. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini keputusan dari SPRM dan polis, di mana SPRM sendiri mengesahkan akan bertemu dengan Menteri Pelancongan dan juga pelancong Cina tersebut, dan polis pula buka KEP, kes kekecohan di KLIA, babitkan Menteri Pelancongan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, Pahang PRN sudah pasti semakin hangat, dan sudah pasti parti yang menghantar calon menyediakan jentera-jentera parti untuk bertempur pada PRN akan datang. Namun saudara-saudara, satu kejutan untuk gabungan Perikatan Nasional, di mana Bersih ingatkan Muhyiddin
GLC bukan mesin ATM untuk bayar penyokong. Wow, ini satu kejutan baru untuk Presiden Bersatu ataupun pengurusi Perikatan Nasional. Satu artikel dari Malaysia Kini, bersih ingatkan Muhyiddin. GLC bukan mesin ATM untuk bayar penyokong. Kumpulan Reformasi Pilihan Raya ataupun Bersih mengingatkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bahawa syarikat berkaitan kerajaan GLC bukan mesin ATM untuk membayar gaji penyokong setianya. Dalam satu kenyataan, jawatan kuasa pemandu Bersih berkata, janji Perikatan Nasional berkaitan pelantikan politik dalam GLC sekiranya memenangi 6 pilihan raya negeri adalah bertentangan dengan tadbir urus yang baik dan merupakan salah guna kuasa. Wow, ini didedahkan sendiri oleh jawatan kuasa pemandu Bersih, di mana Bersih menyatakan janji Perikatan Nasional berkaitan lantikan politik dalam GLC sekiranya memenangi 6 pilihan raya negeri adalah bertentangan dengan tadbir urus yang baik dan merupakan salah guna kuasa. Nah, saudara-saudara, ini satu kejutan lagi untuk Perikatan Nasional. GLC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM, parti politik untuk meletakkan penyokong setia parti dalam senarai gaji negeri. Dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan sokongan kumpulan tertentu. Bersih berkata demikian mengulas janji Muhyiddin untuk melakukan pelantikan politik dalam GLC jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri akan datang. Muhyiddin dilaporkan berkata, Perikatan Nasional bersedia membentuk kerajaan di semua 6 negeri jika memenangi pilihan raya dan telah memperuntukkan jawatan pentadbiran termasuk ketua GLC negeri. Menurutnya, PN yang bakal bertanding di semua 245 kerusi DUN mahu mengelak perebutan jawatan sekiranya memenangi pilihan raya. Mengenai kemungkinan tindak balas yang timbul akibat lantikan ahli politik ke GLC, Muhyiddin berkata, kerajaan PH juga melakukan perkara yang sama. Bersih berkata, naungan politik seumpama itu telah menjadi sebahagian daripada budaya politik Malaysia dan setiap kerajaan termasuk kerajaan perpaduan sekarang juga melakukan hal yang sama. Bersih telah konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbir yang berbeza sepanjang tahun bahawa ahli politik yang merupakan wakil rakyat tidak harus dilantik ke GLC kerana tanggung jawab mereka adalah kepada pengundi mereka dan menjadi penggubal undang-undang dan bukan sebagai pengarah syarikat. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat untuk memastikan ketulusan dan hanya individu berkelayakan yang sesuai dilantik kerana mereka diamanahkan dengan aset awam, tegasnya. Jadi ini kejutan baru kepada Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri. Bersih ingatkan Muhyiddin, GLC bukan mesin ATM untuk bayar penyokong. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai, satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai, kematian yang mengejutkan Malaysia. Saudara-saudara, artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari cosmo.com.my, 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai. 2 lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan jumlah terbaru meningkat kepada 4 orang di sepanjang musim haji tahun ini. Ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim
Mokhtar berkata, dua jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman. Katanya, kedua-duanya meninggal dunia pada Jumat lalu di Hospital Arab Saudi. Jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Syaraik di sini. Saudara-saudara, Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri, di mana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot. Namun saudara-saudara, media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke ward biasa, dan itu menjadikan satu lagi berita gembira dengan keadaan kesehatan Hadi yang semakin membaik. Nah, dalam artikel ini lagi, kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku. Sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa duka cita selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut, katanya pada sidang akbar semalam. Menurut Muhammad Naim, mereka merupakan antara 3 jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf karena berada dalam keadaan koma. Tambahnya, kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi 4 orang, di mana 2 wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf, yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu, dan dikebumikan di lokasi yang sama. Kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabah untuk menghadapi dugaan ini. Nah, ini bagi saya satu berita yang pasti mengejutkan, kematian ataupun pemergian yang mengejutkan Malaysia. 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya. Untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini, Anda boleh tekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini bersama saya di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai, satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai, kematian yang mengejutkan Malaysia. Saudara-saudara, artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari cosmo.com.my, 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai. 2 lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan jumlah terbaru meningkat kepada 4 orang di sepanjang musim haji tahun ini. Ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, 2 jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman. Katanya, kedua-duanya meninggal dunia pada Jumaat lalu di Hospital Arab Saudi. Jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Syaraik di sini. Saudara-saudara, Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri, di mana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot. Namun saudara-saudara, media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke ward biasa, dan itu menjadikan satu lagi berita gembira
dengan keadaan kesehatan Hadi yang semakin membaik. Nah, dalam artikel ini lagi, kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku. Sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa duka cita selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut, katanya pada sidang akbar semalam. Menurut Muhammad Naim, mereka merupakan antara 3 jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf karena berada dalam keadaan koma. Tambahnya, kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi 4 orang, di mana 2 wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf, yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu, dan dikebumikan di lokasi yang sama. Kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabah untuk menghadapi dugaan ini. Nah, ini bagi saya satu berita yang pasti mengejutkan, kematian ataupun pemergian yang mengejutkan Malaysia. 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya. Untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini, Anda boleh tekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini bersama saya di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas, topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini. Saudara-saudara, tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS, untuk seluruh kepimpinan PAS, di mana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa, tetapi dari Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community ataupun JCOM, Muhammad Agus Yusof. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang amat panas ini, PAS paling banyak buat fitnah, kata Agus. Wow, ini satu kejutan baru, satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS. Di mana kenyataan dari Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof menyatakan PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik mereka. Antaranya permohonan maaf oleh Pesuruh Jaya PAS Perak, Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya, pada 22 Jun lalu, Adun Kubu Gajah, Khalil Yahaya, memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli parlimen Seputeh, Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Terbaru pada 25 Jun yang lalu, katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdurrahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan, senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus, yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri, Muhammad Kahlil, bahwa keadaan ayahanda sedikit merosot. Namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik, semakin pulih, dan dipindahkan ke ward biasa. Namun apa pula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS yang paling banyak buat fitnah. Nah, dalam artikel ini Agus berkata, sebuah parti Islam, PAS, sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti.
Tidak setuju, kritiklah. Jangan berkempen berunsur fitnah, perkauman, penghinaan, dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik, serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi, tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS. Muhammad Agus berkata, tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik, supaya Islam dipuji dan dihormati. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, katanya, yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah. Nah, bukan menyeru golongan muda ataupun mana-mana pihak menolak PAS, tetapi menolak politik fitnah. Nah, saudara-saudara, setelah kenyataan dari Agus ini, adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil, impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti PAS, di mana PRN pula tiba-tiba ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini yang diadakan di 6 buah negeri. Dan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi. Adakah ini menjadi salah satu kesan kepada PAS untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini dan juga tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas, topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini. Saudara-saudara, tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS, untuk seluruh kepimpinan PAS, di mana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa, tetapi dari Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community ataupun JCOM, Muhammad Agus Yusof. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang amat panas ini, PAS paling banyak buat fitnah, kata Agus. Wow, ini satu kejutan baru, satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS, di mana kenyataan dari Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof menyatakan PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik mereka. Antaranya permohonan maaf oleh pesuruh jaya PAS Perak, Razman Zakaria, kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya, pada 22 Jun lalu, Adun Kubu Gajah, Khalil Yahaya, memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli parlimen Seputeh, Teresa Kok, sebagai pengerusi Felda. Terbaru pada 25 Jun yang lalu, katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdurrahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan, senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus, yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri, Muhammad Kahlil, bahwa keadaan ayahanda sedikit merosot. Namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik, semakin pulih, dan dipindahkan ke ward biasa. Namun apa pula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau
yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS yang paling banyak buat fitnah. Nah, dalam artikel ini Agus berkata, sebuah parti Islam, PAS, sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Tidak setuju, kritiklah, jangan berkempen berunsur fitnah, perkauman, penghinaan, dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik, serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi, tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS. Muhammad Agus berkata, tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik supaya Islam dipuji dan dihormati. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, katanya, yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah. Nah, bukan menyeru golongan muda ataupun mana-mana pihak menolak PAS, tetapi menolak politik fitnah. Nah, saudara-saudara, setelah pernyataan dari Agus ini, adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil, impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti PAS, di mana PRN pula tiba-tiba ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini yang diadakan di 6 buah negeri. Dan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi. Adakah ini menjadi salah satu kesan kepada PAS untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini dan juga tekan butang subscribe.